sebenarnya saya dapat menyelami saudara bahawa kini rakyat amat merindui kedamaian untuk hidup bernegara. Rakyat sudah semakin bosan melihat acuan politik hari ini yang bercempur. Dan kita mengharapkan supaya kalau mereka yang telah pun dituduh apa semua, senyaplah. Tak payahlah mengatakan ini adanya tuduhan terpilih kerana balas dendam. Hadapilah. Apa masalahnya? Dulu pun banyak juga orang UMNO yang kena bawa ke depan. Tak ada pun kita nak bising-bising. Hadapilah. Tapi apa-apa pun saya melihat menjelang pilihan raya negeri, ya saudara, saya difahamkan bahawa menurut kata Menteri Besar Selangor, sekitar 23 hari lagi. Tinggal 23 hari lagi Dewan Undangan Negeri Selangor akan dibubarkan. Itu tempoh jeda waktunya 23 hari je lagi saudara. Dan artinya saudara menjelang 22, 23, 24, 25 ini, maka pastilah Dewan Undangan Negeri bukan hanya di Selangor, tentulah negeri lain juga akan terbubar dan persiapan ke arah mewujudkan pilihan raya umum di 6 buah negeri. Kelantan, Terengganu, Kedah, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. Banyaklah sekarang ni. Mulalah ada tawar-menawar, ujian dan sebagainya. Saudara, dalam keadaan begini saudara, saya melihat banyak cerita yang saya terima saudara. Dan saya melihat bahawa terus terang saya katakan, untuk pilihan raya negeri kali ini, saya minta maaf, jangan marah pada saya, ini dapatan saya. Jadi saya melihat bahawa Perikatan Nasional besar kemungkinan mengalami defisit yang paling teruk. Buat macam mana pun. Pertama sekali kita kena kaji mengapa Perikatan Nasional pada pilihan raya yang lepas dia menang kerana dia banyak duit. Tapi sekarang ni rakyat sudah dapat melihat sejauh mana kemampuan mereka mentadbir, kemampuan mereka untuk menjadi wakil ke Parlimen ataupun Dewan Negeri. Kali ini yang dipilih oleh ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Kegagalan ahli-ahli Parlimen dari Pakatan Perikatan Nasional berperanan di Parlimen telah pun menimbulkan kebosanan di hati rakyat. Bahawa mereka ini kata sembang kari je. Cakap saja pumpang-pumpang sepanjang musim kempen. Tapi bila persidangan Parlimen berjalan, tak ada pun isu rakyat dibangkitkan. Soal rakyat diperjuangkan. Yang ada, lain tak ada. Nak jatuhkan kerajaan lah, nak tumbangkan Datuk Anwar Ibrahim. Jadi rakyat bertambah bosan. Kerana mereka tidak boleh menerima hakikat politik sebenar bila rakyat telah membuat keputusan. Kali ini rakyat, apakah rakyat-rakyat di negeri-negeri, di 6 buah negeri ini mau meneruskan penggantungan harapan kepada calon-calon yang akan diturunkan oleh wakil-wakil dari Perikatan Nasional. Apabila mereka juga dilihat gagal sepanjang musim pemilihan yang lalu sampai hari ini, apa telah dilakukan oleh wakil-wakil rakyat mereka? Saya tak maulah nak spesifik ataupun menyatakan oleh wakil PAS begitu. Tapi yang kita lihat, kebanyakan mereka mengutarakan polemik politik. Ya, memang pada mulanya rakyat juga, kita terima hakikat. Rakyat menolak UMNO kerana kebejatan pimpinan UMNO yang angkuh, yang mengaut kekayaan. Tapi mereka sekarang sudah tidak lagi berada di anjung kuasa di tingkat 38. Wajah-wajah mereka yang dilihat kaya raya dengan UMNO, dengan kereta menjala ke sana sini. Ini yang menimbulkan ada rasa geli di hati rakyat melihat pemimpin UMNO membina kekayaan diri, sedangkan rakyat yang mereka wakili dalam keadaan begitu tertekan. Tapi hari ini mereka dah tak ada. Semua itu sudah diganti oleh wajah-wajah baru. Saya yakin bahawa inilah yang akan memberi kesempatan saudara, kepada rakyat untuk memberi kesempatan agar UMNO dapat dipulihkan kembali dengan bersetuju dalam pengislahan yang dilakukan. Saudara, ini jelas saudara. Jadi sekarang ni bila mengatakan PN best, bersih dan sebagainya, apa yang berlaku? Isu jana wibawa dan sekarang ni dah turun naik mahkamah lah. Kita tak mau cakap lah. Jadi pemimpin PM tidak lagi dilihat bersih. Apabila satu demi satu kebejatan terbongkar. Malahan pengurusi dan calon Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin juga telah didakwa rasuah, melarikan cukai negara ke dalam akaun parti sendiri.
Perikatan Nasional terlibat dalam beberapa kes yang sedang dibicarakan. Begitu juga dengan acara fitnah. Jangan lupa saya, kebanyakan fitnah yang mereka lontar akhirnya mereka kalah. Kes fitnah tabung haji oleh Dusuki, kes judi Sanusi, kes fitnah LGBT Razman dan beberapa tuduhan lagi. Jadi rakyat dapat lihat adakah kita nak bermain dengan fitnah sebenarnya kita mahu menyantuni kehidupan rakyat yang semakin tertekan. Sebab itu saya melihat bahawa orang bertanya dengan saya, apakah unjuran yang saya lakukan ataupun penilaian saya mengatakan bahawa wakil-wakil daripada Pakatan Harapan, Pakatan Perpaduan, UMNO Barisan Nasional akan kembali mampu menggamit yakin rakyat. Keyakinan saya kerana melihat kebejatan yang dilakukan oleh pimpinan dalam parti-parti yang tidak lagi bersama dengan UMNO. Saya tak mau namakanlah saya, buat apa saya nak habiskan masa nak mengotorkan halaman saya menyebut nama-nama mereka itu. Tapi rakyat semua tahu. Satu demi satu kita lihat saya macam mana pengkhianatan dah bagi peluang oleh Presiden UMNO. Itu khianat kali pertama. Bawa ahli-ahli menyeberang, menyertai PBM. Kemudian kali kedua dah diampunkan, buat lagi perangai. Jadi orang ni tak sesuai lagi untuk berada di anjung kuasa bersama dengan pimpinan UMNO. Ini yang sedang berlaku. Dan rakyat sudah dapat melihat bahawa kepimpinan UMNO sudah bersih dengan wajah-wajah baru. Saudara lihatlah bagaimana kenyataan Ketua Pergerakan Pemuda Dr. Ikmal. Beliau nampak gayanya sekarang ni sudah pun menggerakkan hala tuju kepimpinan pemuda untuk lebih berani. Sebab tu dia kata untuk pilihan pada pemimpinan kali ini dia tak nak mengundang siapa-siapa pun. Sebab dia nak membicarakan secara adik-beradik, kita nak menyelesaikan masalah rumah tangga kita. Artinya islah kepimpinan sedang berlaku dalam UMNO. Saya tak nak katalah pemimpin dulu lesu, tidak. Tetapi saya nampak Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Dr. Ikmal sudah pun membawa satu nafas baru. Yang ini dinantikan oleh warga, nak melihat pemuda benar-benar berani menyantuni setiap kebejatan. Begitu juga wanita, begitu juga puteri dan pimpinan UMNO di peringkat akar umbi. Saya sudah melihat saya. Jangan lupa saya, 70% wajah-wajah baru muncul di peringkat bahagian-bahagian dan mereka ini saya rasa adalah orang yang benar-benar berkhidmat. Eddie dah makin meroyan tu. Tanda PN akan berkubur, kata Mak Kelana. Saya tak maulah nak kata parti itu berkubur, tidak. Tapi saya melihat dalam musim pilihan raya yang akan datang ini, UMNO mampu untuk memulihkan kembali imejnya. Dan asalkan janganlah kita berantakan, jangan kita berebut kursi, duduk santuni. Cuma hari ini kedudukan UMNO kena ingat saya, kita bukanlah parti yang dominan dalam himpunan kerajaan perpaduan. Kita okey dengan berbekalkan 26 kerusi ini, kita duduklah berbincang. Tak payah nak lontarkan kenyataan melalui media sosial. Tak payah kata, UMNO mesti dapat, kau tak dapat. Tak boleh, bincang elok-elok. Apa ketetapan telah dibuat, setuju bersama. Dan saya juga mengharapkan agar pimpinan daripada Parti Keadilan, daripada Parti DAP, daripada Amanah, agar mereka juga berlapang dada. Jangan pula nak pandang UMNO sebelah mata, beratlah nanti. UMNO ni bukan boleh buat sembarangan. Dengan pemudanya dia akan bangkit melontarkan apa saja. Itu kita sudah sampai masanya, bukan masa untuk cabar-mencabar. Tetapi kita mesti redha, kita mesti berdada lapang untuk menerima kritikan saudara. Jadi sekarang ni UMNO perlu, Perhimpunan Agung kali ini perlu mengutarakan hasrat impian rakyat. UMNO mesti dilihat benar-benar memperjuangkan saudara. Ada apa seli-seli dia kata live lama sikit lah malam minggu ni. Panjang kalau cerita politik. Saya bukan tak nak panjangkan saudara, tapi saya cuma dibenarkan dalam keadaan-keadaan begitu. Sabar-sabarlah, kita satu persatu kita bercerita saudara. Memang cerita politik ni tak akan habis. Bagaikan hikayat 1001 malam. Nak cerita apa yang berlaku di Kedah. Takkan lagi saya nak membalun lagi menteri besar yang sebegitu. Tak ada cerita lain. Sally. Dan mereka sekarang sebenar-benarnya pimpinan di peringkat Perikatan Nasional, mereka sendiri dah kehilangan arah. Tambah-tambah lagi, saya yakin dengan pembekuan akaun terhadap parti PBM itu, tentulah dana-dana politik mereka dalam keadaan ketandusan.
Malahan mereka bukan lagi kerajaan. Bagaimana nak mendapatkan gomimah ataupun bantuan ataupun derma politik daripada orang biasa. Alih-alih perniagaan, tentulah mereka akan memilih untuk memberi sokongan kepada parti wakil-wakil parti kerajaan. Ini yang sedang dihadapi oleh Perikatan Nasional sebenarnya. Soal wang. Sekarang ni saya dah dengar juga pemain-pemain trupa-trupa mereka sudah pun ada yang bersungut. Ni mana ni Elang tak datang lagi ni. Dan saya Mat Sepana, saya bersetuju UMNO tetap terus mara. Walaupun dengan tidak mempunyai sumber kewangan yang kuat. Sebab kita bukanlah parti yang kaya raya, sebab harta-harta UMNO semua kena sauk. Dah banyak kena sauk. Sebab itu tunggulah saudara, apabila perbicaraan demi perbicaraan yang akan terbongkar nanti, saudara akan melihat sebanyak mana wang UMNO, milik UMNO yang telah disauk, yang telah disakau oleh mereka. Tapi mereka tidak lagi berada dalam UMNO. Malahan pemimpin UMNO yang kaya raya. Sebab itu saya katakan, kadang-kadang saya melihat antara 5-6 orang yang sekarang ni meninggalkan UMNO. Mereka berada kaya raya kerana mereka kaya raya disebabkan oleh UMNO. Tapi tergamak mereka memaki Hamon, menuduh UMNO, mengatakan UMNO akan kalah dan sebagainya. Rumah di mana mereka menumpang teduh, membina kekayaan, menjadi warga yang super-super, yang boleh berada di luar negeri, naik pesawat first class, duduk di hotel 5 bintang, membina maligai besar di Damansara, kalau di rumahnya di kampung-kampung, membina istana, villa yang hebat. Semua kerana mereka berteduh di bawah payung UMNO. Dan hari ini, apabila mereka tidak lagi berada dalam UMNO, mereka memaki hamun UMNO. Terima kasihlah. Terima kasih, tak ada masalah. Tapi anda tunggulah, karma akan datang. Apabila anda memaki hamun rumah yang tempat anda menumpang, rumah yang begitu berjasa pada anda, melindungi anda sehingga anda jadi kaya raya, akhirnya anda sanggup maki, anda sanggup nak hancurkan. Tunggulah karmanya. Saya yakin saudara, UMNO, sebab saya katakan UMNO parti keramat. Orang yang maki hamun UMNO setelah mereka kaya raya, orang yang tak pernah beruntung, merasa dia untung, maka orang-orang ini pasti akan menerima hukuman. Bukan kita. Hukuman daripada rumah keramat UMNO. Karma itu saudara. Dan saya yakinlah Allah SWT pun tidak akan merestui kehidupan mereka. Lihatlah kehidupan mereka dulu. Saya ingat, saya kenal seorang-seorang saudara, yang hari ini bergelar Tan Sri, Datuk Sri, Datuk, orang kaya, jutawan lah saudara. Bukan kaling-kaling mereka ini. Semua itulah teman sepermainan saya waktu kami sama-sama dalam pergerakan pemuda. Hari ini mereka punya kereta, ada Rolls Royce, ada Jaguar, ada kereta Ducati, anak-anak pakai kereta sport, anak ada luar negeri, duit, lempahan, ratusan juta. Tapi mereka sanggup memaki hamun UMNO. Terima kasih. Saya sebagai orang UMNO, saya kekal bersama UMNO. Tak apa. Walaupun saya naik Grab, walaupun saya naik MRT, naik teksi, tak ada masalah. Inilah yang sedang dialami oleh warga UMNO di peringkat umbi. Sebab itu saya katakan kali ini, warga UMNO lebih bersemangat. Kerana mereka tidak ada lagi melihat wajah-wajah parasit yang mau membocorkan bahtera UMNO. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.